Assalamualaikum dan salam sukan untuk semula. Dimulakan dengan perkembangan badminton terbuka Denmark 2023. Pemain persoalan lelaki negara Li Jia melangkah penuh bergaya ke peringkat sepuluh akhir selepas saja menewaskan pemain dari Jepun Kenta Nishimoto pada awal pagi tadi. Li Jia menang dengan straight set dalam aksi 21-18 dan juga 21-18 dalam masa 51 minit. Juara terbuka Finland 2023 itu tampil dengan penuh keyakinan selepas kurang melakukan kesilapan sendiri dalam aksi pagi tadi. Pada aksi sepuluh akhir, Li Jia bakal bertemu pemain di ranking ke-18 dunia dari Hong Kong, Lee Chik-yu. Sementara itu, berguru lelaki negara Aaron Chia dan So Wei terpaksa berempat pula sebelum mara ke peringkat sepuluh akhir selepas menewaskan pasangan Cina He Jinting dan Ren Zhangyu. Gandingan di tempat keempat dunia itu berentap hingga double set sebelum menang 24-22, 18-22 dan 21-12 dalam masa 64 minit. Menanti Aaron Chia dan So Wei di peringkat sepuluh akhir pasangan kedudukan ke-7 dunia dari Denmark Astrup and Skarup Rasmussen. Pasangan Denmark itu menewaskan pasangan berguru negara Ong Yi-sin dan Teo Yi dalam aksi berjuta hingga double set 21-19, 11-21 dan 21-14. Perlawanan pembukaan kumpulan D pusingan kedua kelaikan Piala Dunia Piala Asia 2026 antara Malaysia dan Kyrgyzstan pada 16 November ini akan tetap berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Setiausaha Agung FAM Datuk Noor Azman Rahman berkata, bagaimanapun mereka mempunyai alternatif lain sekiranya Kyrgyzstan menolak untuk beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Setakat hari ini Bukit Jalil. Setakat hari ini kita sentiasa memikirkan alternatif. Tapi setakat hari ini Bukit Jalil. Jumaat lepas, isu padam baharu di Stadium Nasional Bukit Jalil mencuri tumpuan peminat bola sepak tanah air susulan insiden rumput tercabut dan tumpuk di beberapa bahagian ketika aksi Malaysia menewaskan India 4-2 dalam perlawanan pembukaan Pesta Bola Merdeka 2023. Pada masa sama, Noor Azman berkata pihaknya bersama Ketujuhhati Harimau Meraki Panggun akan melakukan sesi postmortem tidak lama lagi susulan kegagalan skuad kebangsaan menjuari Pesta Bola Merdeka 2023 selepas tumpas 0-2 kepada Tajikistan pada aksi final Selasa lepas. Belum lagi. Itu kita serahkan kepada tim Panggun. Dalam pada itu, Noor Azman memaklumkan pihaknya akan berbincang dengan Kementerian Belia dan Sukan susulan tawaran menjadi tuan rumah bagi peranan kumpulan A kelaikan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 antara Palestin dan Australia yang bakal berlangsung 21 November ini. Terdahulu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata pihaknya telah menghubungi kedutaan Palestin dan memaklumkan kesediaan Malaysia untuk menjadi tuan rumah peranan itu di Stadium Bola Sepak Ceras Kuala Lumpur. Bagi memastikan kerancangan Piala Asia AFC dapat dirasai penyokong setia Harimau Malaya, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dengan kerjasama Malaysia Airlines akan berusaha mendapatkan pakej mampu milih untuk membawa penyokong ke Qatar. Menurut Setiausaha Agung FAM Noor Azman Rahman, pakej tersebut merangkumi tiket penerbangan, penginapan termasuk makanan dan pengangkutan. Diharap dengan usaha yang dilakukan ini ia akan menjadi pemudah cara kepada mana-mana penyokong Harimau Malaya yang sedang berkira-kira untuk merancang untuk ke Qatar bagi menyaksikan penampilan penuh bersejarah skuad Harimau Malaya, kendalian tim Panggun ini layak secara merit selepas tempoh 43 tahun. Harga pakej ditawarkan bagi peringkat kumpulan bermula serendah RM1,838 hingga RM13,500. Sepak bola kejohanan bakal bermula 12 Januari 2024 dengan skuad bimbingan juara tertinggi Pangkul bakal menentang Jordan pada 15 Januari 2024 di Stadium Al Jono. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM diterima semula sebagai ahli gabungan Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF buka kuasa 15 Julai lepas. Setiausaha Agung ISTAF Datuk Abdul Halim Kadir optimis kepulangan PSM ke ISTAF akan melonjakkan lagi sukan sepak takraw negara di pesara dunia.
Sebelum ini, Istaf menyingkirkan PSM pada Mei 2021 kerana melanggar perjanjian bertulis mengkritik badan induk itu secara terang-terangan disusuli pengguguran kalian oleh Istaf Februari tahun lepas. Sementara itu, Datuk Anwar Halim memaklumkan pihaknya bersedia melantik Datuk Muhammad Sumali Ridwan sebagai naib Presiden 1 Istaf bagi mengisi kekosongan ditinggalkan bekas Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Mastaf Datuk Suhaili Abdul Rahman. Tambahnya, pengalaman Presiden Persatuan Sepak Takraw Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur itu akan memperkukuhkan lagi kedudukan Istaf. Menjelang perlawanan akhir Hoki Piala Tun Abdul Razak 2023 malam ini, aksi Kuala Lumpur menentang Melaka bakal menjadi tumpuan dengan kedua-dua pasukan bakal mempamerkan aksi terbaik untuk merebut gelaran kejohanan musim ini. Bagi jurulatih Kuala Lumpur, Vignes Warren, aksi final tersebut akan dimanfaatkan sebaiknya oleh pemain untuk membuktikan kemampuan masing-masing. Where this provides a launching pad for a lot of players, where they will be seen by a lot of clubs, maybe for the next year's National League, maybe as well as maybe we don't know national selectors. Bagi jurulatih pasukan lelaki Melaka, Noor Ikram Sulaiman, semua pemain wajib mempamerkan aksi konsisten andai mahu meraih gelaran kejohanan. Melaka tak expect kita daripada awal kita punya perancangan kita, sebab kita bawa player dia ramai, tak expect untuk pergi jauh seperti sampai final ni. So daripada effort diorang, effort player sendiri, dia keinginan untuk masuk dan untuk main game by game tu, belajar daripada kesilapan diorang, dan dia dah buktikanlah keinginan dia untuk masuk final. Sementara itu, aksi final wanita melibatkan Selangor menentang Sabah turut dijangka berlangsung sengit. Ini final kami yang ke-6. Dan kami akan cubalah untuk mempertahankan kejuaraan. Sebelum ni kami, macam kita pernah cakap masa awal, bila kami datang as defending champion, kami akan kalah final tu. Okey, so tahun ni kita cuba elakkan benda tu. Kita akan cuba mempertahankan kejuaraan tu. Kami pun tidak meletakkan pressure dekat pemain sebab kita sudah mencipta sejarah untuk layak ke semi-final pun sudah cukup bagus, dan one step ahead kita pergi ke peringkat final. Dan apa yang kami tekankan kepada pemain, habiskan. Maksudnya satu kali kita cuba untuk pegang satu piala tahun ini, sebab kita dalam tahun ini 2023 ni kita rasanya ini adalah podium finish kita yang pertama. Pengajuan kejohanan Sukan Majlis Kebajikan dan Sukan Marksman Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW merupakan satu platform baik untuk mengeratkan silaturahim antara agensi kementerian itu. Menurut Timbalan Menteri Datuk Robiah Wang, setelah 8 tahun kejohanan itu dianjurkan semula kali ini bersempena dengan sambutan Hari Sukan Negara. Dan apa yang penting, sukan ini juga memberi pengiktirafan kepada warga-warga KKW yang mempunyai bakat ataupun mempunyai talent dalam bidang sukan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Marksman di Stadium Bandar Baru Salak Tinggi. Sebanyak 14 kontingen minta kejohanan pada kali ini terdiri daripada jabatan dan agensi di bawah KKDW. Aksi F1 Grand Prix Austin hujung minggu ini, juara dunia 3 kali Max Verstappen berharap mampu meraih kemenangan ke-50 dalam kariernya pada perlumbaan tersebut. Bagi pelumba Red Bull, Lita Americas amat istimewa buat Max Verstappen, malah ia pernah meraih kemenangan Lita sama pada 2022 dan 2021. Bagaimanapun, saingan kali ini pasti berbeza kerana Max Verstappen perlu beraksi untuk saingan pecut yang Lita Americas berbanding sebelum ini. Bagi Max Verstappen, dia perlu kekal fokus untuk aksi hujung minggu ini berbanding mengejar angka kemenangan ke-50. It's a nice number that I never thought I would hit, but now that we are getting close to it, I mean, we want to of course try and expand a little bit more. But yeah, we'll see. I mean, it's
more important that we just focus on the weekend, not on the number. Last big update or biggest. Tenis terbuka Jepun, pilihan utama kejuaraan Challenge Freeze gagal melangkah kesayangan suku akhir apabila tewas menentang pemain tuan rumah Shintaro Mochizuki. Lebih memilukan apabila Freeze tewas kepada pemain yang beraksi atas tiket wildcard. Dalam saingan 16 akhir tersebut, Freeze yang ketika ini mengungguli ranking ke-10 dunia tewas dengan keputusan 6-0, 4-6 dan 6-7 kepada Mochizuki yang berusia 20 tahun. Aksi yang dipamerkan pemain Jepun itu juga berjaya memukau penonton apabila dapat menyerap tekanan dengan baik selain mengelak daripada melakukan kesilapan mudah. Pada aksi suku akhir nanti, Mochizuki bakal menentang pemain Australia Alexei Popyrin. Terdahulu Popyrin yang melangkah ke suku akhir selepas menang 4-6, 7-6, 6-2 menewaskan pemain dari Chile Christian Garin. Sekian saya RTM, saya Nazif Ahmed Syukri. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.